bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa rupanya banyak fail-fail yang setelah beliau menjadi menteri di Kementerian Keuangan, bila beliau membuka banyak fail-fail memang berlaku ketirisan, berlaku kepelbagaian penyalahgunaan kuasa. Dalam keadaan begini, kita mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim jangan menoleh ke belakang. Andainya mereka melakukan kesilapan, mereka melakukan kesalahan, kalau kecil tu bolehlah dipanggil, bagi peringatan, warning dan sebagainya. Tapi kalau dah melibatkan wang, kontrak, rasuah, sampai puluhan juta, perlulah diambil tindakan. Jangan kita menoleh ke belakang lagi. Duhai Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berjanji mahu menegakkan negara hukum. Lebih tak ada, saudara. Itu saja. Saudara. Hari ini, semalam kabarnya wakil kepada, ini berhubung dengan petisyen pilihan raya. Sebagaimana yang saya katakan ada beberapa hari lalu, keputusan pilihan raya, dia mesti menunggu writ daripada Suruhanjaya pilihan raya difailkan. Artinya, semua keputusan itu akan difailkan oleh Suruhanjaya pilihan raya dalam satu writ. Writ ni perakuan. Selepas difailkan, selepas tempoh 21 hari, barulah boleh membuat satu tindakan sama ada nak memprotes, aduan, kecuaian, kesalahan, barulah boleh difailkan. Dan semalam kabarnya wakil kepada calon Barisan Nasional Yang Mohd Tengku Razali Hamzah, beliau bukan Tengku Razali saja, ini wakilnya telah dia rasa tak puas hati. Sebab itu dia mencabar keputusan pilihan raya umum ke-15 bagi Parlimen Gua Mesang di Mahkamah Tinggi Kota Baru, Kelantan. Petisi berkenaan difailkan oleh Tuan Muhammad Azmi Mahmud, oleh saudara Muhammad Azmi bin Mahmud. 3 Januari lalu, saudara. Kerana dalam petisi tersebut, Muhammad Azmi melalui barisan peguamnya, iaitu Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah, Datuk Muhammad Hafaz Rizam Harun, Datuk Abu Bakar Isa Rahmat dan Muhammad Baraduddin Muhammad Arif menamakan ahli Parlimen Gua Musang dari Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Gua Musang dari Perikatan Nasional, iaitu Datuk Muhammad Azizi Abu Naim. Juga pegawai pengurus pilihan raya Abdul Fattah Hasbullah dan Suruhanjaya pilihan raya sebagai responden. Saudara. Jadi menurut Abu Bakar, petisi berkenaan antara lain meminta supaya keputusan PRU 15 bagi Parlimen Gua Musang dibatalkan serta menggesa SPR mengadakan pilihan raya kecil bagi Parlimen berkenaan. Kerana kata Yang Arif Abu Bakar, anak guam kami mohon satu petisi difailkan di mahkamah kerana mencabar keputusan PRU 15 bagi kerusi Parlimen Gua Musang. Anak guam kami mendakwa, ini kena baca saudara, berlaku politik wang dalam pilihan raya tersebut selain beberapa situasi yang mengganggu perjalanan proses pengundian. Artinya, demokrasi tercemar di Gua Musang. Ini bukan difailkan oleh Tengku Razali, saudara, tapi oleh wakil calonnya yang tak puas hati. Jadi anak guamnya mendakwa antara lain berlaku politik wang ataupun pembahagian wang kepada pengundi dan beberapa peti undi dari pusat daerah mengundi, iaitu daripada PDM, saudara, tidak dikira selain kertas undi yang tidak dikembalikan. Jadi ada kertas undi yang tidak dikembalikan. Kemudian ada pula beberapa peti undi dari pusat daerah mengundi tidak dikira rupanya, saudara. Dan berlakunya politik wang. Jadi tapi dia kata pengurus Suruhanjaya pilihan raya dia tak mau layan bantahan masa waktu pengiraan undi tersebut. Jadi kerana saudara, pada PRU lepas, Yang Mohd Tengku Razali Hamzah gagal mempertahankan kerusi Parlimen Gua Musang untuk kali ke-12 apabila tewas mengejut kepada Muhammad Azizi dengan undian yang terlalu kecil. 132 undi saja, saudara. Itulah keadaannya. Dan saya difahamkan tak maaf, saudara. Letih sebenarnya, letih. Bila letih tu mula semua sikit. Saya difahamkan bahawa Barisan Nasional juga
telah pun memfailkan petisyen di beberapa buah kerusi parlimen yang mencabar keputusan pilihan umum ke-15 lalu. Menurut Siswa Agung Barisan Nasional, Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir, beliau berkata perincian mengenai petisyen itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Memanglah sekarang ni masing-masing sibuk berada di Perhimpunan Agung UMNO. Jadi perincian itu akan diumumkan dalam waktu terdekat kerana kata Dr. Zamri, kita akan umumkan nanti. Memang ada beberapa kawasan yang akan difailkan. Apabila kita failkan ni, tentulah ada asasnya. Selaku Menteri Luar, Dr. Zamri menambah kursi yang difailkan itu bukan hanya membabitkan calon-calon Perikatan Nasional saja. Ada macam-macam daripada pelbagai kesalahan yang dilihat tidak menepati proses demokrasi. Bukan hanya Gua Musang, malahan Barisan Nasional sendiri. Kalaulah ini jadikan presiden, besar kemungkinan kita bakal melihat berlakunya banyak pilihan raya kecil di beberapa kawasan, terutama bagi kawasan-kawasan yang mengalami jumlah undi yang kecil. Kerana di situlah dilihat bagai seolah ada penipuan, dan lihat adanya sogokan, politik wang dan sebagainya, saudara. Itu gambaran yang saya terima. Okey, saudara. Berbalik tentang Perhimpunan Agung UMNO. Sesuatu yang menggembirakan saya, saudara, saat Yang Amat Berhormat Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, melontarkan rasa hatinya, ucapan dasarnya dalam Perhimpunan Agung UMNO siang tadi, saudara, beliau telah pun menekankan bahawa Majlis Ulama UMNO dulu pernah diusulkan sebelum ini perlu segera penubuhannya. Katanya usaha itu merupakan salah satu daripada hala 7 yang perlu dilakukan supaya UMNO dapat terus maju ke hadapan. Memang benar, saudara. Benar, UMNO satu ketika dulu bila berbalah dengan Dr. Fuad yang datang daripada Majlis Ulama UMNO, keluar daripada UMNO dan menubuhkan parti PAS. Saudara, kata Datuk Zahid, kita juga perlu mendekati kumpulan-kumpulan ulama yang beliau percaya ramai yang tidak bersama dengan UMNO, sedangkan mereka bersedia untuk bersama-sama dengan UMNO. Itulah merupakan antara ucapan dasar yang dilontarkan oleh Presiden. Dan ini mendapat reaksi daripada Ahli Majlis Tinggi, iaitu Dr. Fathul Bari Yahya. Beliau mengatakan bahawa persoalan itu telah pun dicadangkan pada 2010. Jadi berdasarkan pidana perlembagaan pada 2019 yang meletakkan Islam pada dasar perjuangan parti. Untuk itu, kita harus menolak sebarang tanggapan untuk menggambarkan UMNO lebih Islam daripada parti lain. Tidak. Jadi apa yang kita harapkan bahawa bila adanya Majlis Ulama UMNO itu, persoalan yang menyangkut soal agama Islam ini dapat diperhasui satu persatu dan bukanlah orang lain yang dilihat menjuarai perjuangan Islam. Berhubung dengan Perhimpunan Agung UMNO kali ini, saya melihat nampak gayanya, saudara, para perwakilan yang bersidang bermula tadi selepas ucapan Presiden UMNO, saya melihat mereka seolah-olah menutup pintu serapat mungkin untuk tidak mengizinkan Datuk Seri Syamuddin dan Khairi Jamaluddin untuk menyambung talian hayat politik mereka. Artinya, para perwakilan dah jeran. Tak nak lagi dah. Tanpa, walaupun Presiden sedia memaafkan, sedia melupakan dalam ucapannya, beliau bukan mencari musuh. Tetapi para perwakilan nampaknya menutup pintu serapat mungkin untuk tidak mengizinkan kedua-dua mereka ini berada dalam kepimpinan parti. Nak jadi ahli UMNO tak ada masalah. Tapi untuk memimpin parti nampak agaknya tertutup rapat pintu rundingan dan sebagainya. Demikian saya dengar bagaimana menurut Ketua Penerangan UMNO, Saudara Hisham Jalil, beliau mengesahkan bahawa terdapatnya usul yang dicadangkan oleh perwakilan dari Negeri Sembilan. Dan usul tersebut disokong oleh perwakilan Terengganu, Selangor, perwakilan wanita dan Pulau Pinang. Ya, bagaimanapun setakat ini, parti tidak meminda sebarang perlembagaan untuk menghalang dua jawatan tertinggi itu
agar tidak dipertandingkan. Lalu dalam masa yang sama, UMNO Malaysia tidak menghalang perwakilan atau akar umbi untuk membawa usul sebut saudara. Jadi katanya sebagaimana yang dikatakan sebelum ini, kalau siapa nak bawa usul, ini bergantung pada mereka, dan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi juga telah memberi kenyataan sebelum ini bahawa beliau tidak membuat sebarang keputusan kecuali Majlis Tinggi berhubung soal pemilihan jawatan tertinggi iaitu Presiden dan Timbalan Presiden saudara. Saya melihat bahawa terdahulu itu Datuk Seri Zahid dalam ucapannya dia mengatakan bahawa beliau menyerahkan pada perwakilan. Nak tanding boleh. Malahan semalam pun dia mengatakan I'm ready to fight. Tidak ada masalah baginya. Tapi apabila ada usul daripada wakil dari Negeri Sembilan, jadi terpulanglah. Saudara, Negeri Sembilan memasukkan usul tambahan. Sebenarnya hari ini dua usul yang dibawa, iaitu usul pindaan perlembagaan. Usul pindahan perlembagaan pertama iaitu Ketua Penerangan diangkat sebagai perwakilan secara otomatis. Yang kedua, ahli-ahli UMNO yang menjadi calon, menjadi penyokong, pencadang dan melakukan khianat sepanjang musim pilihan raya untuk tidak menyokong parti, sebaliknya menyokong parti lawan, mereka dengan sendirinya gugur sebagai ahli UMNO. Itu dua usul yang dibawa. Jadi apabila wakil dari Negeri Sembilan dia membahas kau sebut, dia memasukkan usul tambahan. Ini dibolehkan dalam perlembagaan UMNO, dia bawa usul tambahan agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tiada dipertandingkan. Itu secara spontan, saudara. Itu yang saya katakan. Suara UMNO ini ditetapkan oleh perhimpunan. Bukan suara Zahid Hamidi. Bukan suara Tok Mat. Bukan suara naib-naib Presiden. Bukan suara ahli Majlis Tinggi. Suara keputusan yang dibuat oleh perhimpunan itu mengatasi segalanya. Presiden kata dia sedia to fight. Tapi bila perwakilan perhimpunan, saya melihat bahawa mereka seolah menutup pintu. Mereka lah yang memegang kunci nak buka ataupun tutup, saudara. Kerana Wakil Negeri Sembilan memasukkan usul tambahan agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan. Terengganu, Wakil Terengganu dia terus bangun untuk menyokong usul tambahan tersebut. Saudara, cadangan datang daripada Wakil Negeri Sembilan. Kemudian dari Terengganu dia terus bangun menyokong usul tambahan tersebut. Begitu juga Wakil daripada Selangor, iaitu Datuk Abdul Rahman, dia ketua bahagian Sahabat Bernam. Saudara, dalam ucapannya agak panjang lebar, beliau turut menyokong usul agar jawatan Presiden UMNO tidak dipertandingkan. Jadi saudara, bagaimana dengan wakil daripada Kedah? Mereka juga bersetuju. Wakil daripada Selangor, wakil daripada Kedah, wakil daripada Pulau Pinang, wakil dari Pulau Pinang sendiri, Datuk Ahmad Ismail. Memang kau lah kata orang. Beliau menjelaskan secara jelas kenapa alasan yang jawatan Presiden ini tidak perlu dipertandingkan untuk pemilihan kali ini. Untuk jawatan lain tak ada masalah. Malahan beliau sebagai ketua bahagian Bukit Bendera di Pulau Pinang, dia kata siapa nak lawan saya tak ada masalah. Tetapi janganlah adanya perpecahan yang bakal wujud kesan daripada pertandingan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO. InsyaAllah, saudara, besok ada beberapa lagi perwakilan yang akan berucap. Semalam pun pergerakan wanita telah pun membawa usul. Tapi itu hanya di peringkat pimpinan ataupun mesyuarat persidangan wanita. Begitu juga pemuda. Hanya diputuskan di peringkat pemuda. Tidak boleh dijadikan dasar sehinggalah dibawa ke perhimpunan. Malahan, pergerakan puteri juga mengutarakan persoalan yang sama. Masih lagi belum jadi dasar. Saudara, tapi apabila perwakilan daripada Negeri Sembilan memasukkan usul tambahan, waktu beliau membahaskan dua usul sebut, maka bila perwakilan menerima, akhirnya tertutup rapat. Memang kita tahu, saudara Khairi, saudara Syamuddin, beberapa orang wartawan bercuma beliau, dia kata bahawa dia pun
bersedialah untuk bertanding. Tapi terpulang pada keputusan PAU, keputusan Perhimpunan Agung UMNO. Itu yang jelas, saudara. Dan saya melihat, ini untuk memberi laporan kepada saudara, apa yang berlaku untuk kita menjelajahi sepanjang persidangan tadi, saudara. Dan saya melihat bahawa pertama sekali banyak perwakilan yang mengutarakan persoalan untuk membina kembali kepercayaan rakyat. Ini jelas. Sambil itu, penggunaan media sosial macam live ni, saudara, kata mereka perlulah dipertingkatkan sebagaimana saranan daripada Presiden. Jadi dalam keadaan begini, saya melihat, saudara, terus terang saya katakan, menjelajahi pemikiran bahawa yang diutarakan oleh para perwakilan hari ini memang mereka tidak bersetuju dengan pengkhianatan, dengan apa yang dilakukan oleh ahli-ahli UMNO yang melakukan sabotah dan sebagainya.